Toronto, bukan Kanada. Itu yang sering saya dengar di sini. Dan sebenarnya metropolis ini sedikit mengubah persepsi tentang negara utara yang berpenduduk sedikit. Hampir semua migran yang berpindah ke Kanada memilih tinggal di Toronto. Lebih daripada separuh penduduk bandar ini dilahirkan bukan di Kanada, datang ke sini dari negara lain. Toronto dipanggil New York Kanada dan mereka memang serupa, baik dari segi penampilan maupun rentak kehidupan yang pantas, yang tidak mudah untuk diikuti. Bandar peluang. Ramai yang berusaha ke Kanada dengan apa cara sekalipun, tetapi apabila berada di sini secara haram, memulakan kehidupan yang baik. Tugas yang sukar. Kamu akan sentiasa bekerja keras, pergi ke tapak pembinaan satu hari. Hanya satu yang bertahan, 2 tangki. Namun begitu, ramai pendatang berjaya di sini mencapai impian Kanada dan berjaya membina keluarga muda Kanada. Faham dari Kanada. Saya Rusia, isteri Afghanistan. Saya pergi ke kasino, kalah di sana 20,000. 10,000 lama itu miliknya. Ya, saya penganut Ortodoks dan istri saya adalah seorang Muslim. Maksudnya kami boleh mempunyai ikon tergantung dan di sebelahnya ada Al-Quran. Kanada dan Amerika Syarikat dibandingkan tetapi juga sering dipertentangkan. Orang lebih baik hati orang Amerika. Mereka melambai tangan. Tinggalkan Kanada. Secara beransur-ansur, Kanada yang lembut menjadi semakin tegas. Semua orang datang ke sini, semua hidup dengan aman dan harmoni. Tetapi sekarang tidak begitu lagi. Sekarang mereka sudah sangat agresif. Jadi jangan berjalan di jalanan sama sekali. Bukan setiap minggu, tetapi Anda akan melihat seseorang di pusat bandar, seseorang ditembak. Jika Anda dipukul, Anda perlu berpaling, senyum dahulu, kemudian katakan, "Jangan pukul saya, tolong." Kanada adalah negara maju dan ia kelihatan hebat, tetapi semua ini memerlukan wang dan cukai yang tinggi. Keluar dalam terakhir Anda akan tinggal, mereka akan mengambilnya dari Anda. Mengenai kebebasan bersuara, ia tidak ada di sini. Ya, langsung tiada. Hari ini kita bercakap tentang kehidupan yang manis dan tidak begitu mudah di salah satu megapolis terhebat di dunia. Sementara kita mula, langganlah Telegram dan YouTube saya. Mari kita mulakan. Toronto, Ibu. Ini Kanada dari atas. Hijau, kemas dan tenang. Tiada pencakar langit kerana saya tiba di lapangan terbang kecil Hamilton berhampiran Toronto. Dari penerbangan antarabangsa hanya ada satu ke Reykjavik. Di dalam bas seperti terpesona. Sepanjang perjalanan saya tidak melihat keluar tingkap tetapi ke pintu. Saya terus menunggu bila ia akan terbang keluar pada lubang yang lebih besar di jalan. Ini sudah pusat bandar Toronto. Pusat bandar yang sering dibandingkan dengan Manhattan di New York dan bahkan filem tentang New York sering kali dirakam di sini. Begitu mirip mereka. Dalam filem juga sering terlihat kereta ais krim seperti ini. Beruang tidak berjalan di jalanan dan salji. Tidak ada langsung, tetapi fahamkah kamu? Di Kanada boleh melalui tema hoki. Ini adalah arena di mana pasukan tempatan Toronto Maple Leafs bermain. Dan tiket untuk playoff terutamanya boleh lebih dari 1,000 plus. Bagaimana kamu mula minat dengan hoki? Saya suka hoki. Untuk kelab mana? Saya suka Maple Leafs. Ada kira-kira 5 puasin pemain dari Angels. Yang bermain di Maple Leafs, mereka adalah pelanggan saya menempatkan mereka. Salah seorang daripada mereka tinggal di sini, Bremner. Ini Oleg dan dia pergi mengetahui dari mana datangnya gadis-gadis cantik ini. Orang di Toronto sangat berwarna-warni dan pelbagai, terutamanya hari ini apabila ada festival lagi di sini. Lihat, seperti Malvina, yang berdiri di latar belakang warna yang sama. Masuk ke sudut, sedang bersiap untuk konsert. Secara keseluruhan, banyak muzik di downtown. Tidak semua orang aneh di Toronto tidak berbahaya. Bahagian ini tidak begitu selamat. Terdapat ramai orang seperti ini yang tinggal di perumahan sosial. Berjalan berhampiran mereka agak menakutkan. Mereka menarik di sini, sistem mereka dibina sedemikian rupa. Orang yang tinggal di psikiatri ini secara mental sedikit tidak normal atau baik, tidak normal. Begitu mata tidak berada tempat tertutup dan mereka boleh keluar ke jalan. Ya, mereka berada di bandar, orang ramai. Oleh itu, apabila anda melihat seseorang yang tidak sesuai di jalan atau di dalam bas, anda mungkin berdiri dekat keluarga. Lebih baik jangan melihat mereka di mata apabila mereka memprovokasi.
Kenapa mereka diberi perumahan sosial di pusat bandar dan bukannya di kawasan luar bandar? Di sini seluruh bandar ini terbahagi. Di sini tidak ada yang kaya di satu tempat dan yang miskin di tempat lain. Anda boleh berjalan, jalan yang baik, rumah bernilai 2 juta, tiba-tiba sudah ada rumah yang menakutkan untuk berada di sana. Mereka sudah ada di sana dengan harga 700.000. Faham tak? Di sini tiada apa yang dibahagikan. Yang kaya dan miskin bercampur di sini. Oleg berpindah ke Kanada bersama keluarganya 10 tahun lalu. Saya mahu anak-anak membesar di negara lain, di tempat yang lebih baik, supaya mereka mendapat pasport yang berbeza dan supaya mereka selamat. Oh, hebat. Oleh itu kita akan rakam makcik. Sebelum berpindah, Oleg membayangkan Kanada dengan cara yang berbeza. Saya mahukan semuanya sekaligus. Saya mahu datang dan berkata, baiklah, saya tiba di Kanada, semua orang berhutang kepada saya. Kita semua melukis gambaran bahawa di sini ada pokok di mana terdapat kebun wang. Anda datang dan memetik wang, atau bangun pagi dan ambil wang dari bawah bantal. Saya mengambil masa yang lama untuk berasimilasi. Semua orang berfikir begitu. Yang ingin datang ke sini, ya, kebanyakan orang. Mereka berfikir saya akan berhijrah ke Kanada, berniaga, tanpa memikirkan bagaimana perniagaan boleh dilakukan di sini, dan mereka faham kita akan menyelesaikannya di sini. Semuanya berbeza di sini. Di sini mustahil untuk berniaga seperti di tempat kita. Jika saya tidak berjaya dalam perniagaan, maka saya akan pergi bekerja. Tetapi adakah ini bermaksud bahawa saya pasti akan menemui pekerjaan yang baik? Saya pasti akan menemui pekerjaan yang baik. Kanada telah mengubah saya, Mr. Delias. Saya menjadi lebih sabar dan saya menjadi lebih toleran. Saya mula melihat bangsa lain dengan cara yang berbeza. Jika sebelum ke Kanada, kami biasa bercakap tentang orang dari Afrika sebagai orang hitam. Di sana, kami bercakap tentang orang dari China sebagai kuning atau berwajah kuning atau Cina. Saya sangat gembira bahawa anda boleh masuk, tidak tahu, mungkin di kedai gini atau di dalam lift. Pintu saya terbuka. Dan ada seseorang dari Afrika, katakanlah, dan dia mengucapkan selamat pagi kepada anda dengan senyuman. Atau dia, mungkin bukan hanya itu, sebenarnya saya gembira apabila seseorang mengucapkan selamat pagi kepada saya. Mengucapkan selamat pagi di jalan-jalan Toronto boleh dilakukan kepada bintang filem dunia. 2 hari lalu Schwarzenegger bersepeda, bagaimana dia bersepeda sepanjang Prospek Kalininski mengenai pelacur tentang semua yang berlaku di sana pada tahun 90-an. Sebelum Covid, kira-kira 10 tahun yang lalu, mungkin sekitar 90% daripada semua filem Hollywood difilmkan di Kanada, sama ada di sebelah sini atau di Vancouver. Semuanya mudah. Di Kanada, penggambaran lebih murah berbanding di IAS. Akhirnya di sini difilmkan Titanic, Twilight, The Revenant, It, Inception, X-Men, dan ribuan filem terkenal lain. Terdapat sejumlah besar syarikat Amerika di sini. Amerika mempunyai kehadiran di mana-mana. Setiap hari Oleg melalui bekas lapangan terbang di mana projek besar dirancang. Blogger paling hebat di dunia, Mr. Beast. Di tempat ini, ribuan blogger akan bersaing untuk $5 juta. Bergerak sedikit lagi, keluar dari bandar, ladang-ladang bermula. Mitos tentang negara utara runtuh, satu demi satu. Di luar tingkap terdapat ladang jagung yang tidak berkesudahan dan tumbuh pik, epal, tembikai dan beri. Harga sebenarnya sangat tinggi. Jagung hampir $1 sebiji. Banyak ladang mempunyai kedai mereka sendiri dan ini seperti satu kolkos keseluruhan. Kandang kuda, traktor dan bahkan hotel mini. Ini adalah saat yang jarang berlaku apabila petani kolkos Kanada berehat dan berjemur di bawah matahari. Semuanya ditujukan untuk pelancongan dan sukan. Padang golf memberikan hasil yang tidak kurang daripada ladang jagung. Pada waktu pagi, burung-burung berkicau di sini dan bertanya-tanya, "Mari, mari. Anda kekurangan ayam." Ini adalah Valerie, kami menuju rumahnya di pinggiran Toronto Richmond Hill. Dulu semuanya kosong. Plaza ini tidak ada di sini. Rumah-rumah ini juga tidak ada. Di sini semuanya kosong. Hanya ada satu kolhos, dan ketika saya berpindah ke sini, mereka membina kawasan baru. Kawasan itu sangat tenang, damai. Tiada sesiapa. Nah, Richmond terdengar sesuatu yang mewah. Mungkin, saya tidak tahu. Pada masa itu, ia dianggap sebagai kawasan yang baik dan harga di sini lebih tinggi daripada di kawasan lain. Hari ini, pada dasarnya harga saya rasa sama, sudah mahal, tetapi ada perbezaan 100-200 ribu. Saya tidak tahu apabila ia lebih daripada 1 juta, seperti 1.5 dan 1.7. Saya sudah tidak nampak perbezaannya. Apa bezanya? 1.5 dan 1.7. Mana orang biasa dapat $1 juta, orang Afghanistan, mereka mengeringkan permaidani. Di seberang, orang Pakistan. Di
Di sini semua orang Cina, di sini orang India. Ketika kami tiba di sini orang Rusia tinggal, di sana orang Filipina tinggal, di sini orang Filipina tinggal, orang Kanada tinggal, di seberang ada seorang Arab tinggal. Hampir semuanya telah berubah. Semua saya satu-satunya yang tinggal di sini. Dia jiran berhubung. Nah, begini, paham. Di sini orang tidak seperti di tempat kita. Di sini adalah kebiasaan. Di sana selamat pagi, bagaimana keadaan Anda? Semuanya baik, cuaca baik, dan kita akan ada hujan, lusa. Dan pada tahap inilah semua komunikasi berlaku di sini. Hanya tidak apa-apa. Dan di tempat kita di sini, ini orang Pakistan, mereka suka datang kepada kita. Mereka suka datang. Mereka membawa kami gula-gula, dan kini mereka masih perlu memulangkannya, membawa pelbagai jenis manisan. Dan mereka cuba untuk mempunyai hubungan yang lebih dekat. Tetapi kita sedikit menjauhkan diri. Dan di sini, orang Vietnam. Mereka tidak bercakap dalam bahasa Inggris. Mereka tersenyum. Bila tanya keadaan, mereka senyum. Valerie tinggal bersama istri, anak dan ibu mertua. Dia seorang peguam dan sering bekerja dari rumah. Ini seperti pejabat kedua. Ya, dari sini, kerana saya boleh menutup diri di sini, jika saya ada perbicaraan, saya boleh melakukannya dari rumah. Ya, dalam talian. Mahkamah ada dalam talian. Kami manusia sebenarnya, kami tidak ada masa untuk duduk di halaman belakang, seperti di halaman, dan memanggang kebab, dan rehat. Kami sentiasa bekerja. Maksudnya, Anda dengar semua jiran buat. Memanggang daging, Anda boleh mendengar bagaimana dia memanggangnya. Dia kejap. Ya. Dan kerana itu, saya tidak suka berada di sini kerana tiada privasi langsung. Dan rumah-rumah di sini semuanya serupa. Ya, mereka semua hampir sama. Sejujurnya, lihatlah jarak antara rumah-rumah. Nah, ini memang apa jarak ini? Maksudnya, Anda kepada jiran bernafas. Telinga. Di sana tak boleh lalu. Kawasan Valeria, kawasan berprestij antarabangsa. Tidak semua di Toronto seperti itu. Mereka mula-mula berpindah ke Eropah, dari Eropah, mereka sudah berpindah ke sini. Dan kepimpinan Kanada seolah-olah menerima keadaan ini. Nah, mereka tidak dapat melakukan apa-apa dengan betul. Ada tentangan dari umat Islam di sini. Ya, kerana mereka dengan isteri tidak boleh bekerja. Anak perempuan tidak bekerja, isteri tidak bekerja. Hanya lelaki dan anak lelaki. Mereka mempunyai ramai anak. Dan mereka menjaga anak-anak. Lelaki bekerja dari pagi hingga malam. Ini sebenarnya tidak sepenuhnya benar bahawa mereka mengatakan orang Afghanistan bergantung pada bantuan. Lelaki, mereka memang tidak biasa duduk di rumah di atas sofa berbaring. Isteri duduk di rumah, ya, dia menerima wang, bantuan anak-anak, itu cukup baik, mereka mencukupi dengan itu. Ini bukan kawasan yang Valerie sebutkan, tetapi Marhem yang agak makmur. Ia bersifat pelbagai budaya, tetapi hari ini ada perayaan untuk umat Islam di sini. Ini adalah persiapan. Hari ini, hari Sabtu, akan ada perayaan. Mereka ada karnival. Pada pukul 12, orang dari kawasan berdekatan akan datang dan mereka akan beraya bersama anak-anak. Lihat, mereka ada popcorn, festival kecil betul-betul di depan masjid. Ya, kebanyakan imigran ke Kanada datang dari negara-negara selatan. Saya malah ada kenalan dari Rusia, mereka datang dari Kazakhstan, belajar di sini. Mereka melihat pasaran kerja ini dan mereka menamatkan universiti. Maksudnya, mereka hampir mendapat ijazah sarjana muda atau sarjana. Maksudnya, mereka adalah orang yang berkelayakan. Mereka sangat berbakat. Saya melihat mereka dan mereka melihat-lihat mencoba-coba. Mereka berkata, ya, kenapa saya perlu bekerja di sini? Di rumah saya, di Pentagon Bank sudah menunggu saya. Di Toronto terdapat ramai orang India. Mereka dengan cepat mengatur skim pengesahan melalui visa pelajar palsu. Bagaimana ia berfungsi? Anda boleh menubuhkan college. Anda memerlukan modal permulaan yang kecil. Anda menyewa mungkin ruang di bawah tanah atau tempat kecil lain. Anda mendaftarkan. Dan Anda boleh, selepas mendapatkan semua kebenaran ini, membawa pelajar antarabangsa. Mesin cetak visa pelajar. Dan mereka memberikannya dalam ratusan. Ada college-college, saya tidak akan menyebut nama, tetapi mereka menjana jutaan-jutaan. Dan ada program untuk pendandan rambut. Dan orang India datang untuk belajar menjadi pendandan rambut. Dan dia ada soalan. Nah, kemana pihak berkuasa melihat? Dia diberi visa untuk menjadi pendandan rambut, supaya dia boleh belajar di college ini. Ini adalah Moldovan Andre yang secara kebetulan bertemu dengan rakan-rakannya di pusat Toronto. Dia datang dengan visa pelajar dan tinggal secara haram. Mari kita terus berhubung, ya.
Di kiri. Siapa? Mereka. Kawan-kawan saya. Oh ya, kami menyambut hari jadi salah seorang daripada mereka. Dan baru-baru ini saja, Hujung minggu ini. kami berjalan bersamanya di kawasan di mana hampir semua papan tanda dalam bahasa Cina dan ini bukanlah Chinatown. Malah dari percakapan di sekeliling hanya orang Cina. Makanan di tempat tersebut adalah makanan Asia. Harganya $19, tetapi sangat sedap sekali. Setibanya untuk belajar, Andre terkejut dengan harga kehidupan dan pendidikan yang segera ditinggalkannya. Dia menyadari bahwa di sini memerlukan simpanan wang yang besar. Dia tidak punya simpanan. Apa banyak wang di bawah dia? Mungkin $3.000, sesuatu seperti itu, yang cepat habis. Saya juga mempunyai kenalan di kedai pancake yang segera membantu dengan tempat tinggal. 1,000. Sebahagian daripadanya digunakan untuk tempat tinggal. Itu hanya untuk bilik sahaja dan mereka pergi seperti dan tidak mula menghantar tentera kepada mereka. Juga pada masa itu, saya tidak pergi ke sana dan ternyata membayar sesuatu untuk pendidikan. Ya, saya membayar sekitar 3.000, itu adalah bayaran pertama. Awak tidak. Sepatutnya ya sudah perlu membayar yuran tersebut, tetapi saya tidak mahu ke sana. Saya fikir visa masih ada. Terima kasih, teman. Boleh berjalan-jalan di sini. Tetapi visa dibatalkan segera. Untuk masa lama, Andre imigran ilegal minta suaka. Adakah ini ambil masa lama? Ya, mungkin mengambil masa setahun, 2, 3. Sepanjang masa ini, dia tidak boleh meninggalkan negara. Kamu benar-benar bersedia? Setelah memohon, ya, saya memutuskan bahawa seperti tiada pilihan lain kerana dengan dokumen di sini sangat-sangat sukar. Dari sudut pandangan saya, ada sedikit lebih banyak peluang di sini. Walaupun jika kamu melalui jalan yang sangat sukar, boleh dikatakan, dengan dokumen sepenuhnya. Tetapi jika semuanya akan berjaya, tetapi boleh seperti Membandingkan gaji, ya. Semuanya tidak murah, tetapi menurut Andre, harga bukan satu-satunya masalah. Pendatang tanpa izin, perubatan contohnya tidak dapat diakses. Dan adakah terdapat juga risiko bahawa Anda, saya tidak tahu, ditangkap di jalan dan dihantar pulang? risiko itu ada. Tidak selalu, kerana ya jika dalam situasi tertentu kamu boleh terjebak dan di sana contohnya jika polis mula membuat pemeriksaan, maka ia berlaku katakanlah mabuk di kelab dan bergaduh, sudah pasti berakhir dengan dihantar pulang. Sudah tentu, tetapi kamu berhati-hati, kadang-kadang sangat, ya ini adalah masalah, kadang-kadang sebagai pendatang tanpa izin. Kamu tidak boleh mencari tempat tinggal di sini berapa dengan cepat atau mendapatkan pilihan yang baik, kerana kebanyakannya meminta dokumen pada mereka. Dan bagaimana kamu menemui, berkenalan, kamu tidak boleh pergi ke mana-mana. Jika kamu mahu, walaupun untuk bercuti, mana-mana. Jika ini adalah pendatang tanpa izin, tidak boleh pergi ke kelab. Melihat dalam gambar, bolehkah kamu terbang sekarang apabila semua proses selesai? Nasib. Pendatang tanpa izin adalah kerja yang sukar. Kerja pertama saya adalah pergerakan bijak perpindahan. Andre memindahkan banyak perabot, tetapi setiap hari dia mendapat wang tunai. Itu berlaku di sana, syukur kepada Tuhan. Teringat sesuatu yang sangat berat untuk diangkat dan sekarang mereka memindahkan kami. Ia hanya piano. Jika ia sudah lama, jenis kayu oak, dari kayu seperti itu, maka di situ hanya boleh tercedera. Dan ia masih berlaku. Di kawasan Star 50, bergantung pada berapa jam anda bekerja, cuba melengahkan masa. Jika secara normal, maka di situ masa berlalu begitu sahaja. Diperlukan untuk menyediakan semua ini, menyediakan makanan, yang mana dia sendiri juga sudah mahu tetapan. 1 hari berlalu, hanya 1 hari untuk bertahan di situ. Ternyata begitu banyak, apabila hanya mengalir, di situ bukan konkret dan tingkap. Anda ini, saya melihat, saya pikir ini adalah lawatan terakhir saya. Ini malah sedikit lebih teruk daripada berpindah. Sekarang Andre membaiki bumbung, tetapi ceritakan betapa banyak di sini perlu bekerja keras untuk hidup dengan baik bergantung. Bagaimana? Anda suka hidup dan bergantung kepada kebiasaan anda, kerana jika anda mahu mempunyai wang, maka anda tidak akan mempunyai masa pada dasarnya. Di sana tunai, letupan, untuk apa itu? Anda akan sentiasa bekerja keras di tempat kerja. Jika anda mahu sedikit perlahan-lahan,
berehat pada hari Sabtu Ahad dari pagi hingga 10, contohnya di tempat kerja, maka contohnya Anda tidak akan dapat membenarkan diri Anda banyak kerana semuanya bergantung kepada gaji. Jalan mana anda pilih? Nah, saya mempunyai jadual yang pada dasarnya jatuh mengejutkan. Saya pada dasarnya berusaha, bekerja keras. Anda menyimpan sedikit? Bagaimana tidak mencuba, tetapi terdapat banyak perbelanjaan di sini. Dengan dokumen ia berlaku. Saya cuba menyimpan, tetapi kemudian ada masalah yang muncul dan semuanya boleh pergi ke situ. Adakah anda bekerja sebagai IT di Moldova, satu profession yang agak berprestij? Ya. Adakah anda merindui masa-masa ketika anda hanya pergi ke pejabat dengan santai dan minum kopi? Pada dasarnya, ya, saya merindui. Tambahan pula, sebaik saja saya tiba, semuanya berubah dengan mendadak. Anda tahu. Meninggalkan kerja pejabat di sini. Saya perlu bekerja, baik secara fizikal maupun dalam profession. Ya, Anda tidak boleh bekerja sehingga Anda disahkan. Secara sah di sini. Saya tidak boleh, kerana saya adalah pendatang tanpa izin dan perlu kuasai bahasa Inggris. Tinggal di sini tanpa pekerjaan bukan sesuatu mudah dibayangkan. Dan program sosial ini sebenarnya tidak membantu. Di sana Anda akan diberi $700 sebulan apa Anda. Itu bahkan tidak cukup untuk katil di mana-mana asrama. Itu tidak mencukupi saja. Malah keluarga di mana semua orang bekerja tidak selalu mampu banyak. Gaji di sana saya tidak tahu 3.500 sebulan. Bersih selepas cukai 3.500, Anda dapat 5.000 kotor. Sekitar 60 hingga 70.000 setahun. Nampaknya bukan gaji yang baik, tetapi dari 3.500 Anda dapat 2.200, 2.500. Sewa apartemen. Dan dengan 1.000 untuk bertahan hidup, Munina melihat dari luar ke pasaran kerja, bukan tempat yang sangat diingini. Sebenarnya jika semua orang bekerja keras dan hidup dan tidak kaya, sekurang-kurangnya ini berkaitan dengan perumahan. Dulu keadaannya berbeza. Maksudnya dulu Anda boleh bekerja dan boleh menjana pendapatan, Anda boleh membeli apartmen, rumah. Dan itu adalah, sebab itu orang datang ke sini. Dalam 10 tahun kebelakangan ini, ia telah berubah. Dan orang India, apa yang mereka fikirkan? Di sini perlu datang dan bekerja di 3 pekerjaan hanya untuk menyewa katil. Itu biasa bagi mereka. Ya. Dia datang ke sini dan dia akan tidur di bilik ini dengan 5 orang India. Ini, dia seperti, ya, saya juga di rumah dengan 5 orang. Di rumah di sini dia ada. Anda tahu bagaimana mereka membeli kereta? 4 orang India membeli 1 kereta dan mereka membahagikan bayaran. Maksudnya mereka ambil mana-mana kereta yang agak baik dan mereka membahagikannya dalam seminggu. 2 hari kamu, 2 hari saya, 2 hari orang lain, 2 hari lagi. Begitulah mereka membahagikan kereta itu. Tim Hortons. Ini adalah kafe India. Kebetulan saya sedang dibawa oleh salah seorang India tersebut, namanya Wasi, dan dia berkongsi kereta dengan seorang India lain. Menariknya, ini adalah cara mereka menguruskan kerja dan memerlukan pemandu. Dengan cara ini, kedua-dua orang India tersebut mempunyai pendapatan tambahan dan kereta untuk kegunaan peribadi. 350, 40, 51 bangunan. Dan anda ada kereta? Ya. Anda ada anak perempuan? Ya. Saya ada 2 anak perempuan, ya. Selepas itu, apabila saya pulang ke rumah, saya akan pulang, makan, sarapan. Saya bawa anak perempuan saya ke sekolah. Anda ada 2 pekerjaan, ya. 2 pekerjaan, kerja swasta. Anda boleh tinggal di Kanada, tetapi Anda tidak boleh hidup di Kanada. Pemandu itu adalah suri rumah. Dia tinggal di rumah saja. Apabila orang pergi bekerja, ada anak kecil. Dia tinggal di Kanada sudah lebih dari 2 tahun. Saya sangat sayang dia, tetapi ini sebenarnya kehidupan yang sukar. Berapa lama Anda di sini? Sedikit lama? 2 tahun, lagi 9 tahun. Apa yang memberi anda lebih banyak wang? Adakah kerja di Uber atau di Kilang? Di Kilang lebih banyak wang. Mereka memberi saya wang sebanyak $20 sejam, $20. Dan sekarang saya buat 3 jam dan $50. Dan ini adalah rangkaian kedai kopi yang secara bergurau dipanggil India. Di pintu ada kayu hoki kerana rangkaian ini dicipta oleh pemain hoki Kanada, Tim Hortons. Di dalamnya ada kopi murah dan donat. Nampaknya seperti makanan kebangsaan Kanada. Ya. Baiklah saja, mengganggu selera makan. Donat. Kamu perasan bagaimana gadis itu melayani? Sangat tidak tersenyum. Sangat tersenyum. Lihatlah, dia masih tersenyum. Di sini ramai orang datang, nampaknya, tetapi mereka bekerja dalam sektor perkhidmatan dan mereka melayani dengan baik. Saya suka. Ke satu lagi, jadi Anda pergi di Starbucks yang sama, mungkin kereta kabel.
Kamu tidak mahu beli kopi daripadanya? Dia mungkin akan suruh kamu pulang ke rumah. Saya juga dilukis. Bukan alat kelamin tetapi emoji senyum. Sungai? Sudah, terima kasih. Kedai kopi yang sama di downtown. Tim Hortons adalah jawapan Kanada kepada Starbucks. Kedai kopi seperti ini terdapat di setiap langkah, di mana-mana bandar, di mana-mana kawasan. Yang menarik ni harganya sangat murah. Tidak semua monopoli Kanada murah seperti kedai kopi ini. Dengan sambungan, contohnya sebaliknya. Di sini terdapat dua pemain besar yang menyediakan internet, televisyen dan sebagainya kerana mereka sahaja yang mempunyai kabel. Ia adalah Rogers dan Bell. Itu sahaja. Mereka tidak membenarkan sesiapa lagi. Di Amerika semuanya berbeza. Terdapat persaingan, terdapat banyak syarikat insurans, syarikat penerbangan, ya bank, ya dan lain-lain. Telekomunikasi di sana. Oleh itu harga untuk telefon yang sama sangat berbeza di sana. Nampaknya negara barat yang maju, pasaran bebas, liberal berkuasa, tetapi tetap dikuasai oleh monopoli. Kanada, ia adalah negara yang mahal. Di sini perlu bekerja, terdapat banyak peluang tetapi perlu bekerja. Terutama bagi mereka yang baru tiba. Di sini anda juga boleh melihat banyak kereta yang baru dari Tesla dan dia bekerja sambilan buat dengan Uber sekali-sekala kerana dia memerlukan wang tambahan, pendapatan tambahan. Hanya beberapa jam lapang dia keluar untuk memandu. Ya. Sekarang terdapat banyak aplikasi dalam bahasa Rusia malah. Anda menerima pesanan, kemana anda perlu pergi, siapa yang perlu anda jemput, lakukan. Kami menuju ke pinggir utara Toronto untuk mengejar impian Kanada. Apabila ada wang, mereka berpindah ke sini. Rumah besar, halaman yang luas, malah ada hutan di kawasan tersebut. Cincin bola keranjang adalah atribut wajib. Di sini ia dipasang betul-betul di jalan. Memiliki rumah sendiri di sini tidak murah. Kebanyakan daripada mereka adalah secara kredit. Di sini anda perlu meminjam wang dari kerajaan. Di sini anda boleh membenarkan diri anda segalanya, tetapi anda perlu meminjam wang dan berhutang dan kemudian membayarnya kembali. Di sini orang berhutang sepanjang hidup mereka. Di sini, sebuah perkampungan kecil sedang dibina. Inilah rupa rumah yang siap. Batu cantik, kukuh, monolitik, kuat. Tetapi di dalamnya hanya papan lapis dan serbuk kayu. Rumah ini akan kelihatan sama. Akhirnya, seperti yang bersebelahan ini. Seluruh rumah dibina hanya dari papan dan lembaran papan serpai. Serambi, tingkap, dinding, semuanya kayu. Rumah ini dengan 3 garaj dibina dengan cara yang sama. Di luar hanya ada peti surat dan tandas mudah alih buat masa ini, tetapi tidak lama lagi semuanya akan didiami. Ini adalah kompleks lain juga dari papan lapis. Mungkin dan sekolah ini sama sekali bukan dari batu bata, saya masih belum pasti. Di luar bandar jalan raya penuh dengan kereta yang membawa bot. Orang ramai pergi ke Tasik kami juga. Secara keseluruhan terdapat 2 juta Tasik di Kanada. Jika tidak mengambil kira yang kecil maka tinggal ke 30.000 yang besar. Cara umumnya penduduk Toronto pergi ke Tasik seperti pergi ke laut. Di sini di Tasik Simca dalam beberapa tahun sahaja sebuah bandar elit lengkap dengan marina untuk kapal layar telah dibina dari awal. Di pintu masuk terdapat had laju. Ini supaya kita tidak melanggar tupai dan rakun. Rakun di sini juga berasal dari konsep. Rakun mereka seperti manusia, mereka sangat pintar. Pernah sekali saya memerhati mereka bagaimana mereka berdiri. Setinggi saya. Ada tong sampah dan dia, saya maksudkan rakun, mendekatinya. Itu saja saya mencubanya. Melihat seolah-olah dia tidak dapat melakukannya. Dia tidak dapat memanjat setinggi itu seperti memanggil yang lain. Datang rakun lain, berdiri di atas bahunya. Yang itu juga tidak sampai. Datang yang ketiga memanjat dan dengan tangan cepat-cepat hop dan dia masuk ke dalam. Begitulah rupa Padang. Ya, memang tiada apa-apa. Australia, Spanyol, Pantai Azur Perancis, apa sahaja tetapi bukan Kanada. Terlintas di fikiran apabila melihat yang seperti ini. Mereka hanya bersantai dan mereka menikmati musim sejuk, musim luruh dan musim panas. Di sini seperti di resort dan berdekatan dengan Toronto. Tetapi musim sejuk dekat teluk kecil ini rasa sedih. Pada musim sejuk tidak, sama sekali tidak. Rasa sedih kerana orang bekerja sangat dekat di bandar-bandar ini yang disebut Toronto, Barrie, Aurora dan tidak menyanyi. Mereka pergi bekerja pada waktu petang, mereka pulang, mereka berehat dengan cara yang sama seperti kamu pergi, makan ringan, minum kopi, memberi makan itik, tiada orang walaupun pada musim sejuk. Nah, Tuscany, udara segar. Tuscany.
Orang di sini kebanyakannya tinggal dan berehat. Di tempat ini ada kolam renang, restoran, dan sedikit dari segalanya kecuali tempat kerja. Mereka berada di Toronto dan bandar jiran Barrie. Ada sesuatu mengingatkan kita di Kanada. Hoki. Kereta-kereta hebat diparkir di hadapan rumah bandar yang hebat dan Oleg sudah mula menggodam pintu salah satu daripadanya. Rumah 3 tingkat ini berharga 1.900.000. Dari balkoni anda boleh terus ke tepi pantai dan itik serta wanita dengan bir di atas kapal layar melintas. Ini Oleg di Tasik lain. Dia sendiri memancing dan menghantar cucunya melompat di trampolin. Mereka kini seperti orang Kanada. Apa itu impian Kanada? Anda mempunyai sebuah pondok kecil di tepi Tasik, Anda mempunyai sebuah bot kecil dan Anda pergi ke sana pada hujung minggu dengan bot. Menangkap ikan, berehat di alam semula jadi. Begitulah kehidupan orang Kanada putih dahulu dan itu adalah segalanya bagi mereka. Sekarang semuanya telah berubah. Ramai yang menjual bot mereka. Negara yang menakjubkan dalam cara mereka menjaga alam semula jadi dengan baik. Saya, contohnya, tidak memancing walaupun di sini kerana untuk memancing perlu membeli lesen terlebih dahulu. Di situ kemudian mereka memberikan buku panduan. Di situ ada ikan yang boleh ditangkap, ada yang tidak boleh. Saya juga perlu menentukan melalui buku itu apa yang saya tangkap. Kemudian perlu menggunakan pembaris. Jika saiznya lebih kecil ataupun lebih besar, saya perlu melepaskannya. Malah peguam pun tidak dapat memahaminya. Saya pikir ya tentang memancing ini. Sebagai peguam, Valeria menguruskan kes perceraian dan di Kanada bercerai sangat sukar. Sejujurnya, tiada makna untuk bercerai di sini. Ia sangat tidak berbaloi. Anda kehilangan segalanya. Anda membahagikan pencen separuh. Semua yang diperoleh Anda membahagikannya separuh. Pembahagian separuh ini kadang-kadang tidak jelas di mana garisnya. Kerana semuanya perlu dikira. Oleh itu, selepas 20 tahun, tiada makna untuk bercerai. Anda hanya perlu bertahan. Mengupah Valeria untuk perceraian memang tidak murah. Kadar saya adalah $350 sejam. Dan jika kita pergi ke mahkamah dan kita melihat keseluruhan proses, dari awal hingga akhir, ia boleh menelan belanja antara $25,000 hingga $50,000 untuk melalui keseluruhan proses mahkamah. Tetapi ini jarang berlaku kerana kebiasaannya, apabila seseorang menerima bil kedua dari kami, dia mula berfikir, mungkin saya tidak perlu berdebat tentang semua ini, mungkin kita boleh berunding. Anda menyelamatkan mereka? Tidak berunding, tetap bercerai, tetapi mula bercerai secara damai. Apa itu peguam? Macam mana tu? Sebuah pistol di tangan. Dan dengan peluru yang mahal. Maksudnya, Anda tidak akan menembak ke sana kemari dan melambai-lambai begitu sahaja. Anda kemudian akan membayar peguam untuk diri sendiri dan untuk orang lain jika Anda pergi ke mahkamah atas sebab-sebab yang tidak masuk akal. Oleh itu, mereka cuba berunding sebelum ke mahkamah untuk mengelakkan perkara ini. Dalam keseluruhan cerita ini, seperti di Kanada secara umum, dianggap bahawa lelaki mempunyai sedikit hak. Itu tidak benar. Malangnya, jika membaca undang-undang, tidak dinyatakan bahawa lelaki tidak mempunyai hak dan semua hak adalah milik wanita begitu sahaja. Ternyata sebenarnya pada mulanya orang salah faham, masuk ke dalam perkahwinan, orang muda berkahwin, dan itulah masalah mereka, iaitu bagaimana untuk meraihkan perkahwinan, kek dan limosin. Ibu mertua berfikir hadiah perkhidmatan apa yang hendak diberikan. Sebenarnya perjanjian perkahwinan merangkumi banyak persoalan. Sebagai contoh, siapa yang akan menguruskannya? Seringkali berlaku orang bekerja dengan baik, memperoleh pendapatan, dan salah seorang mungkin mempunyai masalah. Dia bermain di kasino, menghabiskan uangnya sendiri, mengeluarkannya, membeli belah, menggunakan kad kredit, membeli banyak. Anda boleh menggunakan kad kredit seperti ini, tanpa henti. Sudah 10-20 ribu, Anda berhutang. Perkara berlaku dengan pekerjaan. Seorang berpendapatan, yang lain tidak. Orang itu berkata, saya bekerja dari pagi hingga malam, dan kini harus memberikan semuanya. Tetapi dari awal, dia salah, harapannya adalah betul. Secara default, itu adalah separuh miliknya. Saya pergi membeli jam tangan yang mahal, separuh miliknya. Dia pergi membeli beg tangan berharga $10,000, tetapi separuh milik saya. Saya pergi ke kasino, kalah 20.000, 10.000 sudah cukup untuknya. Kadang-kadang bahkan dibahagikan apa yang Anda kumpulkan sebelum perkahwinan. Ini dipanggil penyamaan dan Anda menyamakannya. Maksudnya Anda mengira apa yang setiap orang miliki sebelum perkahwinan. Dan Anda cuba, walaupun jika semuanya sama, satu mempunyai lebih banyak uang daripada yang lain, selepas perkahwinan Anda perlu menyamakannya supaya Anda keluar dari perkahwinan dengan lebih baik. Jika seorang jutawan dan seorang gadis biasa, maka akan ada penyamaan bahkan untuk apa yang dimiliki sebelum perkahwinan. Anda tahu bagaimana wanita terkaya di dunia memperoleh kekayaan mereka? Bercerai. Bolehkah seorang wanita menjadikan seorang lelaki jutawan? Sudah tentu. Mungkin.
Haha. Apa yang membezakan Kanada dalam semua ini? Istri menelpon polis, suami memukul saya. Polis datang, mereka menangkapnya, dia tidak boleh pulang. Dia kehilangan rumah. Tetapi dia masih perlu membayar. Dia bayar tempat tinggal sendiri dengan anak-anak. Ya, di sini ada masalah lain. Jika Anda dalam status PR, belum menjadi warga negara, bisa dideportasi. Jadi ia menjadi seperti ini, masalah keluarga. Kami bergaduh, ya, sesuatu. Ia berubah menjadi masalah keluarga, maksudnya mereka bercerai, kemudian kes jenayah. Sebagai contoh, seorang wanita menelpon saya. Dia bukan pelanggan, hanya ingin tahu, ingin polis bawa suami pergi. Tetapi saya berubah pikiran, saya tidak mahu ia berlaku begitu. Kerana dia tidak faham bahawa terutamanya imigran, banyak masalah, pelbagai masalah. Dan ada juga kes di mana orang kita datang, dia memanggil polis. Seminggu kemudian mereka sudah berbaik semula. Mereka menaiki kereta bersama polis menghentikan mereka. Anda ada perintah, Anda tak boleh berada bersama dalam jarak 100 meter. Dia kata kami sudah selesai, kami tiada masalah. Anda ada masalah, kami sudah tiada masalah. Semuanya kembali ke penjara. Polis perlu sangat berhati-hati. Dan untuk perkara remeh, lebih baik jangan menelpon. Sebenarnya mengejutkan bahawa mereka sangat cepat datang untuk perkara remeh. Serius, mereka hilang. Valeria merasa marah dan masalah sekolah yang boleh melaporkan ibu bapa kepada perkhidmatan kebajikan. Lalu mereka mula mengambil anak-anak. Mungkin ada beberapa kes yang khusus. Ini terutamanya berlaku dengan keluarga dari timur. Apabila mereka datang dari timur, ini adalah keluarga Muslim, dan di sana didikan anak-anak sangat ketat. Mereka memukul dengan tali pinggang serta-merta. Orang datang dan mereka mula melakukan temu duga dengan Anda. Mereka melihat di mana Anda tinggal, dalam keadaan apa anak itu tinggal, dan kemudian mereka menulis laporan ini. Dengan perkhidmatan ini, Anda perlu sangat berhati-hati. Mereka kemudian melihat kepada anak-anak. Jangan sampai anak itu berkata, saya dipukul di rumah. Mereka mula memeriksa lebam di seluruh badannya. Tiada jalan kembali? Nah, sudah sukar. Apabila Anda memulakan proses ini, sukar untuk berpatah balik. Tiada seperti di tempat kita. Pergi tarik balik permohonan, semua kes ditutup. Di sini tiada. Mari kita selesaikan. Adakah mereka mendapat bonus kerana mengambil anak-anak dari keluarga? Dari mana datangnya semangat ini? Tiada semangat kerana mereka, ini Anda tahu seperti sosialisme dan komunisme, semua ini dilakukan supaya saya merasa baik. Saya untuk kebenaran, saya untuk keadilan. Mereka bersemangat untuk membantu, mereka fikir mereka melakukan sesuatu yang baik. Apa yang berlaku kepada anak-anak ini kemudian? Masalah besar. Mereka kemudian diberikan kepada keluarga angkat, orang Kanada, membayar. Maksudnya Anda mengambil anak, Anda dibayar untuk itu, dan anak itu tinggal bersama Anda, dan Anda membesarkannya. Valerie dan isterinya Saida mempunyai seorang anak. Di sekolah dia belajar Inggeris dan Perancis, di rumah dia bercakap Rusia dan Pashto. Ini adalah salah satu bahasa Afghanistan. Ya, sudah tentu. Itu Oleg bercakap dengan cucunya dan kami cuba menyelesaikan masalah dengan mesin kopi pejabat. Pertengkaran, skandal, pergaduhan. Tidak boleh diterima. Jika ada sesuatu yang mengganggu anda dari jirannya, teguran hanya boleh dibuat melalui pengurus. Apabila Anda memberikan teguran secara langsung kepada seseorang, mereka mungkin katakanlah tidak memahaminya dan tersinggung. Dan saya bekerja di pekerjaan sebelumnya. Pusat panggilan yang besar. Di belakang saya ada seorang rakan, katakanlah, dari pihak lain, dan dia tidak begitu baik. Jadi, setiap petang ada bau yang tidak menyenangkan datang dari kubikelnya. Di sebelah saya duduk seorang pengurus, saya tidak memberitahunya, dan mereka memberitahunya, dan pengurus memberitahu kepada Jobs, menulis, yang duduk di seberang dinding pemisah dan menulis, bolehkah Anda tolong katakan bahawa jika Anda datang ke tempat awam, supaya semua orang merasa selesa, berada, berdekatan, secara kiasan dengan Anda. Boleh berkata basuh kaki Anda? Tidak boleh, tidak elok. Kemudian mereka juga akan menyalahkan saya. Ya tidak dikatakan, tetapi saya merasakannya. Kemudian, orang itu memberitahunya, tetapi tiada apa yang berubah. Dia tidak mengubah apa-apa. Sistemnya sedemikian rupa sehingga mereka boleh membuat Anda kelihatan bodoh. Ia dirasai di sini. Saya faham seminggu. Seolah jangan campur tangan. Logik seperti itu. Tiada teguran kepada sesiapa pun. Baiklah, tetapi ini dari sudut pandangan kita, ia tidak logik. Masalah boleh diselesaikan dengan bercakap secara langsung, tetapi tidak dilakukan begitu. Jika Anda dipukul, Anda perlu berpaling dan tersenyum sebagai permulaan. Kemudian katakan, jangan pukul saya, tolong. Anda perlu pastikan Anda tidak.
tanpa sengaja mencederakan penumbuknya dengan wajah anda. Kerana dia melapor anda, dia kata anda bersalah. Dan jelas bahawa semua gelandangan ini yang berkeliaran membuat kacau, bising dan sebagainya, dan golongan muda yang juga membuat kacau di jalanan, mereka benar-benar menjadi parasit. Mereka faham itu kekebalan. Dari hukuman wujud, tiada siapa yang akan menghukum mereka untuk apa-apa, tiada siapa yang akan menegur sesiapa pun. Boleh pergi dan pecahkan botol di sana. Jika ada yang menegur, disalahkan, kelemahan. Saya tidak faham kenapa saya memandu di jalan raya. 10 atau 70 km perlu memandu 40 km atau sejam kerana di hadapan saya ada penunggang basikal. Kerana penunggang basikal, dia seperti pemandu kenderaan. Boleh jadi disalahkan, walaupun tidak melakukan apa-apa. Pada mulanya ketika saya tiba di Kanada, banyak perkara, boleh dikatakan, banyak perkara yang tidak memuaskan hati saya. Kemudian saya faham bahawa sistem ini tidak boleh diubah. Di setiap negara, sistemnya sendiri, peraturannya, undang-undangnya dan orang yang berbeza. Kenapa membuktikan sesuatu kepada sesiapa? Biasanya semasa mencari kerja, seseorang menghantar permohonan ke pelbagai syarikat dan menunggu untuk diterima di mana-mana. Bagi ejen hartanah, semuanya sebalik. Ejen hartanah mencari majikan dan membuat keputusan sama ada bekerja dengan broker ini. Tetapi tetap kamu memikirkan bagaimana untuk menjual lebih banyak. Kamu yang membuat semua keputusan. Semua bergantung padamu. Berapa pelanggan kamu temui, berapa yang kamu jual, berapa yang kamu beli. Oleg boleh bekerja di pejabat bila-bila masa dia mahu. Hari ini tiada siapa yang mahu bekerja. Hari ini tiada siapa yang mahu bekerja, hanya saya. Hahaha. Lagipun hari Ahad. Kamu datang. Letakkan. Beg cemas kamu. Apa dalamnya? Sesuai, ia adalah satu beg penuh. Saya terbang ke hujung dunia, saya ada kurang bagasi daripada kamu. Hanya di sini. Ho. 10 kilogram. Nah, di sini seperti biasa, ini adalah komputer, alat yang mengukur panjang, lebar, rumah atau apartemen. Apabila mesyuarat Zoom berlangsung, saya berlagak pandai, nampak bijak dan saya mendengarnya. Dan sejumlah besar lagi file dan folder yang berbeza. Nah, mereka pada dasarnya yang menyebabkan berat beg ini. Semua kepada tukang jahit, kecil, nampak tak? Dalam syarikat ada 600 orang. Sangat ramai orang Iran, sangat ramai orang Cina. Broker ini di mana saya bekerja, di sini lebih daripada 50% adalah orang Iran dan Cina. Tidak semua orang boleh menjual sesuatu. Menurut statistik, kira-kira 20% ejen hartanah boleh mempunyai lebih daripada 100 urus niaga setahun. Manakala baki 80% mungkin hanya mempunyai satu atau tiada langsung. Nah, satu urus niaga setahun tidak mencukupi untuk hidup. Itulah sebabnya kamu tiada wang, mula memandu Uber, cari duit dan bekerja. Bagaimana caranya? Untuk jadi ejen hartanah berjaya, anda perlu bekerja sepenuh masa. Tidak boleh begitu. Tidak. Duduk di tandas menyebarkan risalah. Tidak. Persaingan sangat besar, sangat sengit. Apabila saya menjual kepada anda apartmen atau rumah, ia boleh menjadi dari 1 hingga 5% daripada subkos objek. Saya menjual sebuah rumah di tempat yang baik. Ia terletak kira-kira 30 km dari sini. Gaji saya mendapat komisen yang berpatutan, mendapat gaji yang berpatutan. Ia adalah beberapa puluh ribu. Ini adalah salah satu kawasan paling mahal, mungkin bahkan di seluruh Kanada. Biarlah di Ontario pasti. Di sini kita melalui rumah penyanyi rap Drake. Di pintu masuk terdapat kepala gangsa miliknya. Rumah di sini berharga 5 juta dan ke atas. Melalui pangkalan data Oleg, kami menyimak hartanah paling mahal dan paling murah. Toronto. Yang terbesar. Ia terletak berhampiran. Sebenarnya seperti pusat bandar. 15 bilik dan 8. Tak mandi besar. Dan ia lebih 500 meter persegi. Tetapi tiada siapa yang membelinya selama hampir 500 hari. Yang murah lebih sukar dicari. 1. Untuk apartemen ya. Mari kita cuba sekejap. Sebagai contoh 200. Contoh 200. Tidak, 1 pendek kata. 1. Untuk 250. Ini adalah perkara utama yang orang perhatikan apabila membeli apartemen. Lihat, yuran penyelenggaraan. Ia adalah $717. Ini yang anda bayar setiap bulan. Ini yang anda bayar untuk apa yang ada di dalam rumah. Mungkin. Terima kasih, Jim. Untuk mereka menanam bunga di sekitar rumah. Untuk mereka membersihkan salji dan cahaya, air, gas adalah tambahan.
Pendek kata, Anda membeli apartemen Anda seolah-olah Anda terus membayar sewa untuknya sebanyak $700 sebulan. Baru-baru ini banjir melanda seluruh Eropa Timur. Toronto juga sering dilanda banjir, terutamanya di tempat ini. Disebabkan oleh hujan lebat dan sungai ini yang naik ia membanjiri semuanya di sini. Di sini ada air, kereta tidak dapat melalui. Kira-kira 2 minggu lepas. Adakah ini kejadian yang kerap? Tidak kerap, tetapi ia berlaku. Kira-kira sekali setahun ia berlaku. Kami sedang menuju ke kawasan Mythica. Ia seperti pusat bandar kedua dan kawasan ala Dubai di Toronto. Di sini keluarga muda Kanada yang paling bahagia berpindah, dan jika tiada wang, pasangan yang bercinta datang ke sini untuk berciuman dan mengambil selfie di padang hijau dengan pemandangan pusat bandar. Bangunan-bangunan ini mereka dibina dalam tempoh 10-12 tahun. Di bawah terdapat restoran kecil, bar kecil. Di sana tempat kami pergi pada musim sejuk, mereka membuat gelanggang hoki buatan. Anak muda datang dan bermain hoki. Untuk masuk ke apartmen, Oleg perlu menyelesaikan pencarian dan mencari peti keselamatan yang betul dengan kunci. Kadang-kadang apabila anda tidak tahu arahan, beritahu saya bagaimana boleh begitu. Kadang-kadang berlaku anda membuka rakaman dan orang menunggu anda dan mereka mempunyai masa yang terhad. Kami membuka hadiah kereta dan penthouse. Penthouse 2.150.000, tidak mahal. Sebenarnya anggap percuma. Ambil 2. Sementara peluang, saya akan berjalan di sekitar apartemen. Di bawah kaki terdapat kapal layar dan bumbung aneh rumah jiran. Di sini seolah-olah ada perhentian Soviet. Selamat datang ke pemandangan terbaik Toronto. Toronto Mama. Lutut bergetar sedikit. Oh, tinggi. Gaya rambut boleh merosakkan. Ya, dan seluar juga boleh rosak. Menyewa apartmen untuk pendatang di sini adalah tugas yang sukar kerana kemudian mengusir penyewa yang tidak membayar sangat sukar. Mereka boleh bertanya kepada anda di sana, tetapi saya tidak tahu di sana. Dari 10 hingga 30 soalan sebelum mereka memutuskan untuk mengambil anda atau tidak. Jika mereka tersilap dan mengambil seseorang yang esoknya berkata, contohnya, saya kehilangan pekerjaan, saya tidak mampu membayar, habislah. Mereka terperangkap dan mengusirnya sukar kerana hampir mustahil. Anda tidak boleh berbuat apa-apa kepadanya. Sedikit lebih. Di tempat kami, lebih mudah. Dia berkata 2 minggu dan pergi. Orang datang ke sini berkata mengapa sukar menyewa tempat tinggal di sini. Kerana itulah. Kerana anda baru tiba, tiada siapa yang percaya. Bagaimana mencari penjamin di kalangan orang Kanada? Jika ada kejadian, mereka akan datang kepadanya. Dia juga terikat undang-undang. Sudah tentu. Dia akan membayar untuk anda. Faham? Atau pilihan kedua, anda berkata, selain daripada bulan pertama dan terakhir, seperti biasa, saya juga akan membayar 5 bulan lebih awal di sana. Contohnya secara kiasan 6 atau 7 bulan keseluruhan ya. Dan ada yang mungkin berkata, saya akan membayar untuk setahun lebih awal. Valerie adalah orang yang terkena dampak yang signifikan. Tidak boleh diusir seperti sukar. Saya tidak mengusir, ya, saya menyewakan dan semuanya baik-baik saja. Saya melakukannya mungkin sejak tahun 2010, sudah 14 tahun. Ini kali pertama seseorang enggan membayar dan sejak bulan Mac dia tidak membayar. Apa yang peguam lakukan? Jumpa peguam atau selesaikan sendiri? Sebenarnya ini tribunal, jadi bukan mahkamah dan tiada peguam di sana malangnya. Jika mereka ada di sana, kami sudah lama menyelesaikan masalah. Pemilik rumah ini alamak dianggap sebagai orang kelas kedua. Pendapatnya akan ditanya terakhir sekali. Sebagai peguam undang-undang keluarga, saya katakan lelaki juga di sini kerana tidak berhak dianggap sebagai orang kelas kedua. Tapi Valerie tidak berada dalam situasi sulit. Orang ramai telah membeli apartmen dan rumah pinjaman perumahan. Di sini ia adalah keperluan. Anda mempunyai pinjaman perumahan, kadar faedah telah melonjak. Orang ramai muflis. Apa perlu dilakukan dengan rumah ini? Beli dan tidak mampu lagi? Mereka cuba menjual untuk sekurang-kurangnya meminimumkan kerugian mereka. Supaya sekurang-kurangnya di jalan saya mereka menjual, tetapi tiada siapa yang dapat menjual sekarang. Anda boleh membayar balik pinjaman dengan menyewakan sebahagian daripada rumah, ruang bawah tanah, kecuali Valerie. Ini adalah tempat yang kami boleh sewakan, tetapi kami tidak menyewakannya. Sebenarnya saya tidak mahu ada orang lain di rumah kami. Dan jika anda menyewakan kepada pelajar, maka anda lebih baik lagi. Anda mula membuat bilik-bilik kecil ini, menyewakannya kepada pelajar perkatil.
Brampton adalah sebuah bandar terkenal di mana ramai orang dari India tinggal, dan di sana adalah popular untuk membuat rumah melalui bilik-bilik ini. Di ruang bawah tanah ada 10-20 orang India. Senang. Selain alat untuk kereta, Valerie mempunyai koleksi komputer retro yang sangat mahal di sini. Apple menjadi Apple berkat komputer seperti ini. Ini adalah monitor dan ini datang bersama. Dan yang paling mungkin saya temui sukar untuk ditemui. Ini adalah komputer riba pertama, bukan pertama. Ini adalah Bandera. Wah, hebat. Ini komputer riba. Ini adalah komputer riba. Dan ia sangat berat, 8 kg. Garage. Steve Jobs kelihatan seperti ini. Ya. Lihat berapa banyak lagi. Saya pada beberapa ini. 8, saya rasa saya tidak tahu. Ini adalah monitor. Maki Mas, ini adalah langkah awal mereka yang begitu popular. Di sini ada sekitar 500 kaset atau 400. Apa yang sedang berfungsi sekarang boiler? Atau ini adalah pengudaraan? Begitulah, semua rumah disusun, maksudnya di ruang bawah tanah Anda, sistem penyejukan dan pemanasan terletak di ruang bawah tanah. Maksudnya, sebagai contoh penyaman udara berada di luar dan ada paip. Dan ini adalah udara yang bergerak ke seluruh rumah. Begitu juga dengan udara panas. Apabila udara panas, ia juga bertiup pada musim sejuk. Sekali lagi, kami sudah lama di sini dan sebenarnya kami tidak ada alasan untuk berpindah. Maksudnya kami akan berpindah ke rumah lain berdekatan, tetapi mungkin sedikit lebih besar, sekitar 500 kaki persegi. Mungkin sedikit lebih besar, tetapi pada dasarnya ia akan sama sahaja. Tetap akan dipenuhi dengan kaset yang tersedia. Ruang bawah tanah perlu lebih besar. Beberapa malam saya habiskan di ruang bawah tanah seperti itu yang disewakan kepada orang India. Bilik itu lebih mahal daripada apartemen bagus kami dan dindingnya begitu nipis sehingga anda boleh mendengar jiran bercakap di telefon. Bilik mandi berkongsi sentiasa kotor. Lapisan kotoran, rambut, entah milik siapa. Memang teruk. Dapur juga dikongsi. Mereka kata air di Kanada boleh diminum dari paip, tetapi saya minum air botol saja. Makanan berlemak secara berturut-turut. Biskut maple menggembirakan. Ia adalah yang paling popular. Rasa maple pelik. Tidak pernah mencuba seperti ini, tetapi jangan lupa kerana ia mempunyai rasa unik. Krimnya sedikit mengingatkan kepada mentega kacang, tetapi di sini dinyatakan dengan jelas bahawa tiada kacang. Jika pada waktu malam semua bising, awal pagi sudah tiada sesiapa. Kebanyakan pendatang di Kanada menyewa seperti ini, sebuah katil dengan harga yang paling murah. Dan pasport dari pukul 6 pagi sebaiknya di 2 pekerjaan. Di ruang bawah tanah ada 3 bilik. Di tingkat atas juga ada bilik. Dan beberapa bilik, seperti yang saya faham, dibahagikan lagi kepada 3-4 tempat tidur. Pendek kata, dari satu rumah dijadikan sebuah hostel. Namun, kawasan ini sangat bagus. Sebenarnya, dari kawasan yang berprestij menjadi kurang berprestij. Sedikit demi sedikit diambil alih oleh pendatang. Baru sahaja keluar dari rumah pada waktu pagi. Dan ini yang berlaku. Sungguh berani. Tidak sangka boleh diusir begitu. Jika kita berjalan di sini, kita akan melihat rumah yang sempit. Dan saya bersama Oleg masuk ke salah satunya. Antara rumah hanya ada laluan sempit dan pagar kecil. Dan bilik utama rumah, ia meliputi seluruh lebarnya. Dari teres kita boleh melihat ke rumah jiran. Rumah seperti ini sangat popular di Kanada, di mana terdapat 2 pintu masuk yang berasingan dan bebas. Pemilik menggunakan tingkat pertama dan kedua. Ruang bawah tanah boleh disewakan semula. Dan dengan wang ini, sebahagiannya boleh menampung bayaran gadai janji rumah. Di sini terdapat pintu masuk yang berasingan dan pemilik tidak bertembung dengan penyewa. Jika mengambil rumah seperti ini dengan gadai janji, berapa anggaran bayaran bulanan gadai janji? Anggaran dia akan membayar sekitar 7.000 untuk seluruh rumah. Dan jika dia mengambil penyewa, penyewa akan membayar sekitar 100 atau 2.000, sekitar 5.000 akan tinggal untuknya, dan 2.000 dibayar oleh orang yang tinggal di sini. Terdapat sejumlah besar orang yang tinggal di ruang bawah tanah, orang menyewakannya. Di suatu tempat, 70% ruang bawah tanah yang disewa oleh pemilik tidak secara rasmi dibina. Kami mencari kawasan murah di Toronto dan tidak menemui. Hanya menemui yang agak mampu milik. Ini adalah kawasan Etobicoke, sangat dekat dengan Tasik, Ontario.
Infrastruktur yang baik, sangat dekat dengan pusat bandar. Jika tiada trafik, sekitar 15-20 minit dengan kereta, anda sudah boleh sampai. Di sini harga, ya sekitar 1.800. Jika mengambil kira bahawa harga purata untuk apartmen satu bilik di Toronto adalah sekurang-kurangnya sekitar tanpa 100. Rumah-rumah ini sudah berusia sekitar 50 tahun. Nah, seperti flat Khrushchevka kita. Ya, ini adalah sekolah Perancis. Tupai di sini benar-benar hitam. Mana berwarna merah? Dan merah ada. Ini adalah episod pertama saya tentang Kanada, tetapi di saluran ini sudah ada video tentang England, Perancis, dan sebagai contoh Amerika Selatan. Pautan ada di bawah dalam penerangan video. Buka mereka dalam tab baru sementara anda menonton video ini. Sebagai pendatang tanpa izin, sukar bagi Andre untuk menyimpan wang. Dia dapat wang. Ketawa. Ya, betul. Boleh dikatakan saya bekerja keras. Saya membelinya dengan harga 10,000. Bekerja keras betul. Jadi awak sedar awak bekerja keras untuk kereta. Ya, kerana di sini sangat sukar tanpa kereta. Lebih mudah. Dengan kereta, Ya. Lebih banyak peluang untuk bergerak dan untuk diri sendiri jika awak mahu, dan untuk sebarang pekerjaan jika awak pergi bekerja pertama sekali, bahawa mereka akan tanya, ada pengangkutan, boleh pergi ke sana atau ke sini. Saya mungkin ada kerja di mana-mana bandar juga dan perlu bergerak. kenapa tidak tinggalkan saja kerja pembinaan, bumbung dan memandu Uber? Apa keuntungannya? Kerana saya ambil projek dan saya selesaikannya. Saya bekerja sebagai pembantu, contohnya kepada saya sudah selesa. Cuma lebih banyak kan? Dan Uber tidak boleh dapat sebanyak itu. Saya rasa tidak. Jadi awak bekerja beberapa tahun sebagai pekerja haram, sekarang awak ada kerja sah dan tiba-tiba mula bayar cukai. Adakah pendapatan awak Menurun sedikit Serius, sekarang lebih rendah. kerana peratusan cukai sangat besar dan rasanya Teori Yokio boleh terus bekerja haram untuk bayar cukai yang lebih rendah. Kenapa awak tidak buat begitu? jika mahu sesuatu ambil secara rasmi, contohnya ataupun pinjaman kereta, contohnya, semua ini perlu tunjukkan bahawa awak bekerja secara sah. Pendapatan ini semua sah dan semua ini diperlukan untuk sejarah awak di sini. Pendek kata, perlu untuk masa depan. Sukar bagi mereka yang tidak sah untuk mendaftar dengan betul. Di sini memang banyak. Nah, jalan raya seperti di tempat kita lebih kurang. Pada dasarnya, datuk saya masih baik. Masuk ke pusat bandar, kepala boleh berpusing melihat bangunan tinggi dan penglihatan boleh hilang kerana lampu berkelip. Ambulans, truk bomba yang cantik dan banyak sekali polis. Hari ini mereka menutup semua di sini. Semuanya berkilau dan cantik, tetapi mudah tersesat dan bertemu dengan orang yang terbiar dan tidur di lantai. Khemah di persimpangan jalan, itu juga biasa. Walaupun di tempat pelancong, tidak selalu menyenangkan. Di sini ada gelanggang luncur ais pada musim sejuk. Kamu pernah meluncur? Ya. Andre banyak bekerja, tetapi kadang-kadang dia juga berseronok. Pada hujung minggu ini, dia merakam dengan kawan-kawan di cottage tepi tapis. Baru-baru ini mereka juga berparti di klub. Di sini ada satu jalan penuh dengan klub. Semua klub ada di sini kan? Ya, banyak tempat di mana anda boleh duduk. Dan berapa banyak yang sebenarnya biasanya anda belanjakan dalam satu malam di tempat-tempat seperti ini? Ya, biasanya sekitar $200-300 boleh dibelanjakan dengan mudah, mungkin sekitar. Bagaimana pula dengan peluang untuk berkenalan dengan gadis tempatan? Pada dasarnya, ya, itu mungkin. Tetapi di sini anda tahu ya, mereka tidak begitu ya. Tidak menghargai, seperti di Moldova, hubungan yang serius, sesuatu seperti itu. Orang di sini lebih banyak bersosial, lebih banyak berehat. Bagaimana mereka berkelakuan di klub-klub? Adakah mereka banyak minum atau ada pergaduhan yang anda lihat? Pergaduhan tidak begitu banyak, tetapi mereka minum, ya. Dengan keras juga. Awak bekerja keras sepanjang minggu, anda tahu, di tempat kerja. Dan apabila ada hari cuti,
Anda keluar contohnya ke bandar, ke pub, ke mana-mana dan berseronok entah bagaimana. Dan anda mahu melepaskan tekanan, ya, untuk benar-benar melepaskan tekanan. Isteri Valeria juga peguam. Mereka berkenalan. Isteri bahasa Rusia? Ya, saya boleh untuk anda. Terima kasih. Ini adalah selipar ini. Ini selipar ya. Terima kasih, kami selipar. Hello. Semuanya menyenangkan. Bercakap sedikit bahasa Inggeris. Ya. Nah, sedikit bercakap dalam bahasa Inggeris. Ibu Saidah. Ya. Jadi dan dia, kami sekarang ada Kishkit. Oleh itu, Berapa lama? setengah tahun. Anda bercakap dalam bahasa apa? Dalam bahasa Inggris. Oh, kami ada campuran. Dia bercakap sangat baik dalam bahasa Rusia daripada bahasa Afghanistan saya. Saya tidak tahu beberapa. Mereka merayakan bersama-sama Ramadan dan Paskah. Ini adalah Kanada. Jadi apakah itu Kanada? Ini apabila katakanlah saya orang Rusia, masa isteri orang Afghanistan atau bahkan jiran Arab dan jiran Yahudi dan semua hidup dengan aman, harmoni. Tetapi sekarang sudah tidak begitu aman, harmoni, sedikit mula goyah, sangat-sangat. Kami sangat serupa dari segi nilai kekeluargaan kami. Kami mempunyai budaya yang berbeza. Tetapi sebenarnya teras ini yang ada, ia sebenarnya sangat serupa. Dan kami tanpa menyedarinya, tetapi kami sangat dekat contohnya dengan budaya ini. Sebenarnya orang Afghanistan sangat baik terhadap orang Rusia. Dan mereka tiada rasa benci atau semacam itu, bahawa kami berperang, ya, dan seolah-olah musuh. Ya, Rusia sebagai contoh mempunyai hubungan baik dengan Afghanistan, maka contohnya masalah ini tidak akan wujud seperti yang orang Afghanistan anggap bahawa jika tiada Amerika di sana, maka selama 20 tahun tiada apa-apa yang akan berubah mengenai Taliban. Adakah terdapat jenaka tentang anda atau kita tidak akan membincangkannya dan mengapa ia normal apa? Tetapi antara kita baik-baik saja dan di sini dia berdoa dengan sangat baik begitu. Februari kita pergi ke kuil. Ya, tentu saja seperti biasa pada hari Ahad di gereja-gereja Rusia di sini berdekatan, ada satu yang kecil di pusat bandar, tetapi masjid di sini jauh lebih banyak. Kami tidak mempunyai rumah sendiri, kami mempunyai ikon. Tetapi di sini hanya ceri ortodoks. Ya, kami ada Al-Quran, tetapi saya tidak tahu di mana. Ya, tetapi di bilik ini ortodoks menang. Mereka memakainya apabila mereka ada perayaan, mereka memakainya. Dan apabila contohnya mereka ada, inilah Ramadan, mereka memakai pakaian ini dan saya membawa mereka ke masjid. Saya juga ada monyet Afghanistan, ya, tetapi saya tidak menemuinya. Di sini kita akan ada Bible dan Al-Quran juga. Bersebelahan. Baiklah, sekiranya satu di atas yang lain. Tidak diletakkan. Kami ada di sini. Halal. Kebab. Adakah kita makan daging halal? Tetapi kita ada bir di sini. Tapi kita ada bir di sini. Ya, seolah-olah tidak sepatutnya, tetapi kita akan ada bir. Tetapi kita di Kanada, ya. Lihat, kita ada seluruh ini. Ini semua pelanggan berikan kepada saya. Alkohol adalah kejutan terbesar untuk Saida. Maksudnya alkohol adalah kejutan besar untuk orang Afghanistan. Diberitahu bahawa mereka minum alkohol ketika kami berkenalan. Saya tidak tahu apa itu. Apa sebenarnya itu? Ya, kerana dalam budaya kami itu adalah halusinasi. Ya, maksudnya, ya. Sekarang saya tahu itu orang Rusia biasa. Bertahun-tahun yang lalu saya hanya berfikir, siapa yang minum? Ini bermakna orang itu sangat, bagaimana untuk mengatakannya, lucu atau murung atau sesuatu telah berlaku. Tetapi apabila saya tahu bahawa Valerie akan minum, Nah, apabila orang Rusia minum, ia menjadi lebih meriah. Dan Valerie akan mengambil bayan dan mula menari. dia memberitahu tiada apa-apa, gembira, tiada masalah tiada. Anda sendiri tidak pernah mencuba? Tidak, saya tidak boleh. Saya fikir jika saya mencuba, mungkin saya akan mati. Dia tidak tahu apa-apa alkohol. Dia tak tahu beza wine, bir, vodka dan whisky. Semuanya sama, semuanya buruk. Jika saya minum, ia di rumah. Sebagai peguam, ia boleh mencemarkan nama baik. Saya secara otomatik kehilangan lesen jika saya memandu dalam keadaan mabuk. Saya rasa budaya Rusia berbeza daripada kami.
Apabila tetamu datang atau di rumah, wanita makan berasingan dan bakal lelaki makan berasingan. Adakah anda mematuhi ini? Atau bila tetamu? Bergantung kepada tetamu. Jika tetamu kami, maka tidak. Tetamu kami tidak akan faham. Jika tetamu mereka, maka ya. Jika contoh wanita yang dikenali Saida datang, saya tidak berada di situ. Saya pergi ke ruang bawah tanah atau ke atas. Maksudnya tidak berada berdekatan. Mereka bahkan tidak melihat saya. Kenapa? Kerana tidak diterima begitu supaya, maksudnya wanita bersama wanita dan lelaki tidak ada di situ. Di sana, walaupun suaminya membawanya sebagai tetamu, maka Dia meninggalkannya. ya, dia akan meninggalkannya, tetapi dia tahu dia akan bersama wanita lain, tiada lelaki lain. Di mana kalau bukan di Kanada saya boleh makan makanan Afghanistan? Apa itu? Ini. Jadi ini adalah pilaf. Ya, ini adalah pilaf Afghanistan. Mereka akan ambil kebab ini, mereka akan membungkusnya dalam roti, mereka akan, begitulah cara anda memakannya, betul? Dan mereka juga menambah benda ini. Ini makanan Afghanistan. Jadi, di pejabat anda, orang Kanada yang boleh dianggap sebagai penduduk asal, ibu bapa mereka juga lahir di sini, bolehkah anda anggarkan dalam peratusan? Ia adalah peratusan kecil. Penduduk asal cenderung tinggal jauh dari pusat bandar. Mereka apabila tiba malam Jumaat, mereka tidak pergi ke downtown. Mereka menaiki trek mereka, mengikat bot dan pergi ke Muskoka. Dan di sana, di cottage mereka, mereka menetap, memancing, membaca buku. Dan apabila anda melintas dengan bot lain, mereka melambai kepada anda. Tinggalkan Kanada. Dan mereka tersenyum. Apabila saya pertama kali tiba di Kanada, pertama kali saya menghadiri temu duga kerja di Toronto, di kawasan Bay Street, ada seorang lelaki kulit putih dan saya berada di atas dan dia berkata kepada saya untuk kembali ke negara saya. Saya hanya menghadiri temu duga, mungkin saya akan ambil soalan ini. Saya akan ambil kerja anda. Kali kedua, apabila ibu saya menghadiri temu duga, ia di Toronto, di Jarvis Street, sedikit berdekatan dengan gereja yang kami pergi. Jadi ada seorang lelaki tua berkulit putih dan dia berkata kepadanya, pergi dari negara kami. Mungkin lebih sukar bagi ibu saya kerana dia tidak fasih berbahasa Inggeris. Kemudian dia menjadi takut. Dan dia menjadi takut. Baiklah. Berkata dia tidak akan datang kepada kami. Itu berlaku ketika saya tidak ada di situ, kerana mereka tidak fikir saya orang Rusia. Semua keliru orang Iran. Dan sekali dalam bas juga. Dalam bas juga berlaku. Tetapi ada orang Afrika Amerika yang sangat penting. Mereka adalah gadis-gadis muda yang Tetapi mari kita tidak katakan begitu dan tetap tenang. Dengar nasihat peguam, jangan cakap begitu. Mereka memang sangat sensitif terhadap orang berkulit gelap. Sama seperti di Amerika Syarikat lebih kurang. Tidak. Ini baru sahaja bermula kerana isu Black Lives Matter dan mereka memulakan isu ini. Di sini juga dikembangkan, walaupun di Kanada tidak pernah ada hamba di sini, tiada sesiapa, hanya ada orang putih dan peti sejuk. Di sini sejuk dan tiada siapa yang datang ke sini. Kanada benar-benar wujud. Semua 150 tahun. Nah, sedikit lebih sekarang. Dan bagaimana ia diasaskan? Sebagai contoh, kewarganegaraan Kanada tidak wujud sehingga tahun 1951-52. Maksudnya anda tidak boleh memiliki pasport Kanada. Hanya selepas Perang Dunia Kedua, kewarganegaraan Kanada dan pasport Kanada muncul. Walaupun Kanada dan Amerika Syarikat berdekatan, sebenarnya menurut Oleg, mentaliti mereka berbeza. Tidak, Kanada ia lebih mudah. Orang dari pelbagai negara, mereka lebih mudah, mereka lebih baik hati. Di sana agak tegang. Terlalu banyak senjata, jumlah yang besar, banyak kes seperti itu. Tembakan di sekolah, tembakan di college, 5, 10, 12, 17 orang terkorban. Di sini di Kanada, tiada perkara seperti itu. Siapa yang penat dengan tembakan ke Kanada untuk berehat, tanpa senjata? Pernahkah kamu fikirkan Amerika Syarikat? Pada masa kamu tinggal di Kanada, kamu mungkin pernah terfikir. Ketika saya berumur 20 tahun, saya mempertimbangkan semuanya. Hari ini Pakistan, esok Amerika, lusa Kanada, lusa lagi Moldova. Ketika saya ingin berhijrah, saya mempunyai dua pilihan. Berpindah ke Australia atau berpindah ke Kanada. Kemudian selepas dua. Adakah tidak fikir akan mengambil satu bahagian? Oh, sudah tentu. Sebenarnya saya suka di sini di Kanada kerana sikapnya begitu. Mereka akan datang, mereka akan bertanya izin kepada anda. Dia melihat tersenyum, bolehkah ambil? Nah, tidak begitu. Nah, mereka mendekati seolah-olah ia ikhlas. Ikhlas. Dalam usaha untuk mempertimbangkan alaihissalam, kita naik lebih tinggi.
Di sebelah sana, di situ, di mana ada kabus, di situ, di mana ada pipe-pipe ini, itulah Tasik, Ontario. Jika kamu berenang melintasinya, kamu akan sampai ke sebelah Amerika. Di sebelah kanan Niagara, di sebelah kiri secara kiasan Montreal, Quebec, Lautan Atlantik. Bahagian bandar ini jauh dari pusat bandar, tetapi untuk menanggung kewangan apartmen ini juga tidak akan mudah. Apartemen ini akan berharga kira-kira sekitar 3400, 3400, 2400, 30 50 tahun, 3500 dan 1550 meter bersama-sama hingga ke satu. Apartemen satu bilik di sana kurang daripada 50 meter persegi, sekitar 2400. Dia juga perlu membeli insurance yang dipanggil Command Insurance yang melindungi penyewa itu sendiri. Sebagai contoh, jika kawan-kawan datang berkunjung dan seseorang jatuh sakit, jatuh dari balkoni cedera karena pemilik tidak mengambil tanggung jawab, James, kolam renang ini adalah studio yoga. Di sini mereka telah mematikan air. Tidak kisah kalaga semua. Di sini mereka boleh mencuci anjing dari jalan. Apabila membawanya ke sini, mereka boleh mencuci anjing di sini supaya kakinya bersih. Dan bilik yang berasingan. Pekerja ini langsung tidak bercakap bahasa Inggeris dan bukannya menunjukkan jalan kepada kami lebih mudah baginya untuk membawa kami dengan tangan. Nah, ini adalah apa yang dipanggil lounge. Orang di sini juga boleh mengadakan acara seperti ini. Jika Anda ada hari jadi atau datang ke sana hanya untuk duduk membaca. Memang betul ada hari jadi di sini. Dari apartmen ini di downtown, anda boleh melihat pulau, salah satu tarikan utama di Toronto. Itu di seberang dipanggil Pulau Ontario. Ini adalah taksi air. Anda ambil taksi ini dan pergi ke sana, ke Pulau Ontario. Apartemen ini berharga 2,5 juta. Jika saya tinggal di sini dengan harga sebegitu, saya tidak akan keluar dari kolam renang. Ini adalah bilik tidur utama. Apabila ada sesi pameran, dilarang untuk ejen hartanah siya dan juga orang yang melihat apartemen, sila ambil perhatian bahwa dilarang dengan tegas menggunakan apa-apa, termasuk tandas. Dan juga ingin mandi, saya faham, tetapi tidak boleh. Tidak boleh. Setiap ejen hartanah perlu meninggalkan kad perniagaan. Ada banyak. Apabila Anda datang ke sini, bukan sahaja saya, ramai orang, mereka datang dan mula menulis dalam resume. Saya pernah menjadi pengurus di sana, dia kan di bahagian jualan dan sebagainya. Resume dia seperti ini, dan di mana-mana pengurus maksud perkataan pengurus. Di sini dan di Kanada sangat berbeza. Di sini pengurus. Ia hampir setiap perunding, tetapi di sini ia adalah pengarah. Negara apa ini di mana semua datang sebagai pengurus dan semua adalah pengurus? Ya, setiap ejen hartanah mempunyai papan tanda seperti ini. Apabila dia menjual rumah, contohnya di kawasan itu, dia mempunyai senarai sendiri. Dia meletakkan papan tanda seperti ini di persimpangan utama dengan nama, nombor telepon, dan anak panah di mana rumah itu dijual. Jadi tiada perang kan, tiada pesaing yang datang, tidak? Apakah pekerjaan yang ada? Pekerjaan pertama, seorang kenalan saya mengaturkan saya untuk, saya tidak tahu bahasa Inggris. Dia memberi saya pekerjaan dengan kepekerjaan yang dia pernah bekerja sebelum ini. Ia adalah pembongkaran kereta. Saya bekerja selama beberapa bulan, terutamanya musim sejuk ini. Saya ingat suhu 20 darjah, minus 20, minus 30. Sejuk. Anda perlu, semua kereta ini berada di luar. Kereta-kereta ini perlu dibongkar. Dan semuanya dengan tangan dan semua besi berais. Saya tekan tubi 10-20 kali dari tanah, berlari sedikit, kemudian fokus. Kembali berdiri, dan di sana saya membuka sesuatu. Itu adalah pekerjaan pertama saya. Anda tidak boleh terus menjadi ejen hartanah. Di tempat kami, Anda boleh menjadi di sauna. Pergi menjadi ejen hartanah adalah baik, cetak kad perniagaan, dan terus menjadi ejen hartanah. Di sini tidak begitu. Tidak, sudah tentu. Anda perlu belajar di sini untuk lulus ujian untuk mendapatkan lesen ejen hartanah. Terdapat banyak perkara dalam ujian. Perlu belajar satu persatu. Di sana saya rasa Anda perlu lulus sama ada 7 atau 8 peperiksaan, dan setiap peperiksaan untuk lulus Anda perlu. Saya ada buku tetapi ia setebal ini. Terdapat banyak undang-undang, peraturan dan regulasi lainnya, panduan pada bagaimana real estate berfungsi, bagaimana perlu berinteraksi antara satu sama lain, bagaimana perlu melayani pelanggan. Saya juga telah tamat college di sini. Saya tamat college di sini, ia dipanggil George Brown College.
Dan sebenarnya saya ada mungkin sekitar 12 subjek. Dan yang mengejutkan, saya ingat saya belajar selama kira-kira 10 bulan. Dan yang mengejutkan, saya ingat saya suka semua subjek. Jadi perlukan hartanah di Kanada, hubungi Oleg. Dia memang profesional dalam hal ini. Maklumat hubungan akan ada di bawah dalam penerangan video. Di downtown kami singgah untuk makan. Di sini seperti kantin. Ya, apabila saya pergi ke pulau dengan cucu saya bawa dia ke sini dan beri dia makan. Di kantin, yang menarik semua makanan berharga sama. Sama ada pasta atau daging. Semuanya 2,79 untuk 100 gram. Saya bodoh ambil banyak pasta, belum tahu lagi yang harganya sama dengan udang. Di kaunter, semuanya ditimbang dalam satu bekas. Kita panggil ini makanan kebangsaan Kanada. Meksiko, Asia, Itali. Dan ini mungkin memberi jiwa dan hanya memotong pizza lagi. Ukraine dengan Ukraine. Kemahiran. Pertama kali saya makan pasta, diikuti dengan pizza Cherioga. Ini sekarang akan saya kaitkan dengan Kanada. Di sebelah kami ada seorang penunggang basi. Kami tiba di tanah perkuburan. Bukan topik yang sesuai untuk makan tengah hari, tapi mereka sangat comel. Anda ingin piknik di antara batu nisan. Nah, saya lebih suka berbaring di tempat seperti ini daripada di tempat kita. Pagar-pagar ini, kubur di atas kubur. Di sini, sekurang-kurangnya. Anda boleh ambil selimut. Lihat, tenangnya di sini ya. Tiada siapa yang bising. Bahkan lalat pembunuh ini tidak bising, hanya duduk di atas saya untuk bersiar-siar di kawasan ini. Dan ini adalah rumah penjagaan warga emas tipikal Kanada. Orang yang bersara, disinilah mereka tinggal. Mereka mempunyai makanan restoran, sarapan, makan tengah hari, makan malam, dan juru rawat menjaga mereka. Hari ini saya penumpang, tetapi penumpang juga sering didenda di sini. Saya membayar denda sekitar $300, kira-kira sekitar $278. Karena saya naik kereta. Bukan sebagai pemandu, tetapi dengan seseorang yang lain memandu, saya berada di belakang, di tengah duduk, dan saya tidak memakai tali pinggang keledar. Karena polis menghentikan dan memberikan denda kepada saya, penumpang belakang, dan tidak memakai tali pinggang keledar. Dan saya dikenakan denda, tetapi pemandu tidak dikenakan apa-apa. Dia berkata berikan ID, karena apabila mereka mengeluarkan denda itu, semuanya tertulis di situ, nama dan nama keluarga Anda. Seperti pemandu Oleg juga pernah terkena. Jika denda dibayar cepat, diskaun 50%. Ketika saya tiba di Kanada, pada minggu pertama saya mengalami jet lag yang teruk. Tepat pada pukul 12, pada waktu tengah hari, saya memandu dan saya hampir tertidur. Mata saya perlu menggunakan mancis untuk menahan mata saya tidak dapat memandu. Tetapi saya telah melanggar peraturan 2 kali. Melintasi lampu isyarat merah. Saya ingat, saya dikenakan denda pertama, sekitar $250. Saya pergi ke mahkamah, ketika itu masih ke mahkamah, bukan dalam talian, dan mereka mengurangkan denda saya. Saya rasa separuh saya membayarnya, sekitar $125 mungkin. Dan memandu pun tidak bijak, hanya tanpa alkohol. Pertama sekali, Anda akan kehilangan lesen, sekurang-kurangnya setahun. Kemudian akan ada denda, biasanya mereka mengambil peguam, seorang peguam mahal. Anda sudah terjebak dengan kos sekitar 10.000. Jika tidak mengambil peguam, Anda hanya bersalah dalam segala hal. Apa yang dituduh kepada Anda setuju dengan semuanya. Dan kemudian, perlu berfikir jika ada jenayah, rekod sudah ada. Malah ke Amerika pun Anda tidak akan dapat pergi. Menurut Oleg, semasa pindah, perlu bicara dengan yang sudah melalui penyesuaian baik. Jika tidak, mungkin mengulangi kesilapan orang lain akibat nasihat salah. Mereka yang bertuah adalah yang datang dan menerimanya. Saya ada saudara mara yang baru tiba, mereka baru di sini selama 3 bulan. Dan mereka gembira kerana mereka mempunyai profesion yang... Begitulah, mereka sangat diperlukan. Istri, dia telah bekerja dengan kanak-kanak sepanjang hidupnya dan suaminya bekerja sebagai juru teknik pegigian. Ini juga diperlukan di sini, ortopedi tidak banyak, yang bagus.
dan mereka agak cepat mendapat pekerjaan. Ini jarang berlaku. Di kalangan migran terdapat persaingan sangat besar. Ke negara ini pada tahun 2023 kira-kira 2 juta orang telah datang, termasuk pelajar. Sekarang pelajar di sini dari angka tersebut mereka sekitar 800,000 diambil. Kemudian ada pelarian pemegang permit, orang dengan permanent residence sekitar 2 juta, Dan mereka juga berusaha keras dengan gigi. sudah tentu. Dan orang Kanada masih bertahan ini. Apabila saya tiba, kami pergi ke taman, keesokan harinya kami duduk di sana, angsa-angsa, kembali memberi makan. Selamat pagi, bagaimana keadaan? Kami bercakap, selamat pagi, adakah Anda baru tiba? Mereka berkata, ya, selamat datang ke Kanada. Begitulah. Dan mereka menelpon polis. Orang yang datang ke sini dengan anak-anak, jika mereka bukan ahli IT, jika mereka mahu bekerja, boleh dikatakan dengan kepala. Seperti yang kita biasa, bekerja dengan kepala, bukan dengan tangan. Mereka akan menghadapi kesukaran di sini. Negara ini sesuai untuk mereka yang bekerja di sana, memasang tingkap, Pekerjaan buruh retak. ya, saya telah membuat lantai. Di sini, sesiapa yang datang dan mahu bekerja dengan otak, dengan kepala, ia sangat sukar kerana ramai orang datang ke sini dari pelbagai negara. Dan sangat banyak persaingan. Dan semua orang ada otak. Awak tak rasa nak balik rumah ke? Saya pada dasarnya buat masa ini tidak mungkin tahu pergi ke sana untuk melihat saudara mara. Ya, betul. Dan sebagainya. Untuk kembali ke sana, saya mungkin tidak dapat segera menyesuaikan diri. Ya, saya boleh pergi. Tinggal sekejap di sana-sini, tetapi saya rasa melalui beberapa waktu saya akan mau kembali. Apa yang keluarga katakan tentang kamu berada di sini? Mereka terbiasa. Muzik sedang dimainkan dengan perlahan. Apa yang boleh saya katakan, Kanada benua lain. Mentaliti tersendiri, keanehan tersendiri, kelemahan dan kelebihan tersendiri. Bagaimanapun kelebihan yang serupa mengatasi kerana semakin ramai orang ingin datang ke sini. Ini adalah episod pertama saya tentang negara ini. Akan ada sekurang-kurangnya beberapa lagi. Untuk tidak ketinggalan, langgan YouTube, Instagram dan Telegram saya sekarang. Saya ada di mana-mana. Vova Karmanov. Selamat tinggal.